Mulanya saya ingin mengambil perhatian pihak Dewan bahawa ini merupakan bajet yang pada julung-julung kalinya yang di-Pertuan Agong mengeluarkan titah untuk meminta supaya bajet ini disokong. Ramai apabila membaca titah yang di-Pertuan Agong tersilap faham dan menganggap bahawa titah itu ditujukan khusus kepada pihak pembangkang. Bahawa pembangkang kena menyokong bajet ini walau apa sekalipun yang terkandung di dalam bajet ini. Saya melihat ianya adalah titah yang ditujukan kepada pembangkang dan juga kepada kerajaan. Oleh kerana soal meluluskan bajet ini adalah satu perkara yang amat penting yang mana mendatangkan implikasi yang buruk sekiranya ianya ditolak, maka kerajaan berkewajipan untuk mengusahakan satu bajet yang adil, yang saksama, yang bertanggungjawab, yang inklusif, yang mendatangkan perpaduan dan kebaikan kepada seluruh masyarakat. Dan tanggungjawab itu kerajaan mesti melakukannya dan memenuhinya dengan sebaik yang mungkin. Dan sekiranya sebaliknya, berarti bahawa kerajaan telah gagal dan telah mengingkari titah yang di-Pertuan Agong. Saya tidak hairan mengapa titah itu perlu dikeluarkan. Ianya perlu dikeluarkan kerana pada masa bajet ini disediakan, apa yang ada di belakang pemikiran pihak kerajaan ialah ianya tak perlu dibentang di Dewan Rakyat. Kerana mengikut perancangan dan harapan mereka, bajet ini akan diluluskan begitu sahaja kerana akan diisytiharkan darurat. Bila nak diisytiharkan darurat, kita dah tahulah bahawa bajet ini memang susah untuk mendapat sokongan. Kerana kalau ianya baik, bertanggungjawab, inklusif, adil, akan menghasilkan kebaikan bagi seluruh masyarakat, tak perlulah nak susah payah nak jumpa yang di-Pertuan Agong, nak bawa supaya diisytiharkan darurat. Bila ditolak darurat itu, maka tiba-tiba kerajaan terpaksa nak bentang dalam Dewan Rakyat. Dalam tempoh beberapa hari saja nak siapkan bajet yang mana sekarang ini bila kita lihat setelah ianya dibentang memang banyak yang kekurangannya dan banyak kejahatan yang terselit di dalamnya. Ya. Datuk Yang di-Pertua, alhamdulillah Yang di-Pertuan Agong telah menolak permohonan darurat dan telah mengeluarkan titah supaya bajet ini disokong. Tetapi baginda tidak mengatakan ataupun tidak menitah supaya disokong tanpa bahas. Dan inilah apa yang kita ingin lakukan, di mana bila kita bahas, kita harap kerajaan akan lebih prihatin dan peka terhadap segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Masalah ekonomi negara tidak akan dapat kita selesaikan dengan hanya sekadar membentangkan bajet yang kononnya adanya peruntukan untuk membantu golongan-golongan sasar yang tertentu. Masalah ekonomi negara perlu diatasi bersama dengan satu pendekatan yang menyeluruh dan sempurna, khususnya terhadap kaedah dan cara ditangani ancaman COVID-19 ini.